أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, pada pagi ini sekali lagi kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membincangkan tentang solat jamaah. Jamaah bukan jemaah tuan-tuan ya. Dalam bahasa Arab jim mim alif, jamaah ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita semua maklum bahwasanya solat ini suatu perkara yang amat penting. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak putus-putus memperingatkan kita tentang solat ya. Kenapa solat ini menjadi suatu perkara yang dianggap sangat penting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama tuan-tuan, solat adalah ibadah yang pertama, tanggungjawab yang pertama yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, sebelum daripada puasa dan haji dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah solat. Dan yang keduanya, solat ini dianggap penting kerana solat jugalah, oleh kerana solat yang mula-mula dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, dan solat jugalah yang mula-mula akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-Nya. Bermaknanya tuan-tuan, kalau solat kita lepas dan yang lain insyaAllah akan lepas juga. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah bin Qurt. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaum al-qiyamah as-salat. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Rawahu Tabrani. Kata Nabi SAW, awal-awal perkara yang akan dihisab akan seorang hamba itu pada hari kiamat ialah sembahyang. Wa in fa in saluhat salatu, fa in saluhat, maka jika elok, jika baik sembahyangnya, saluha sa'iru amali, nescaya eloklah juga sekalian amalannya. Kalau sembahyang kita cantik, sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadat-ibadat lain insya-Allah akan cerah masa depan, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi sebaliknya, wa in fasadat, jika rosak sembahyang, fasada sa'iru amali, maka rosak segala amalan kita. Sebab itulah tuan-tuan ya, kita kena belajar tentang solat dan cuba memperbaiki sembahyang kita ya. Itu yang kedua.
Yang ketiga disebabkan solat ini penting tuan-tuan, kerana salah satu perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda wafat, ya, Nabi juga menyebut tentang solat. Jadi tuan-tuan, solat ini adalah wasiat yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak meninggal dunia, ya, Nabi sebut as-salah, as-salah. Ya. As-salah, as-salah. Sembahyang, kata Nabi, sembahyang itulah barang yang dipertanggungjawabkan, diamanahkan kepada kamu. Kita kena buat sembahyang. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ya, itu 3 yang baru tuan-tuan, ya. Banyak lagi. Jadi itulah maknanya kita kena perbaiki solat kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, persembahkan solat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang terbaik insyaallah. Jadi pada pagi ini tuan-tuan, kita menyambung kembali perbincangan kita, di mana dulu kita membincangkan tentang adab-adab di dalam solat, bermula daripada sebelum solat, ya, selepas solatnya, dalam solatnya, dan hinggalah kepada selepas solat. Itu adab-adab tuan-tuan, ya, dalam kita mendirikan sembahyang. Sebelum itu tuan-tuan, ya, saya ingin jelaskan kembali yang bulan lepas punya, ya, ada sahabat kita kurang jelas, ya, mungkin jawapan saya kurang jelas, yaitu berkenaan sebagaimana yang ditanya itu hari, itu bagaimana cara nak beritahu imam ketika solat bahawa kaki imam tu ada najis, ya. Baik, kita dah tengok tuan-tuan dalam kitab Sabilan Muhtadi karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang Banjar tadi. Dia kata disunatkan bagi laki-laki yang berkehendak memperingatkan imamnya yang lupa, atau memberi izin orang yang hendak masuk ke dalam rumahnya, atau mengingatkan orang yang buta daripada jatuh ke dalam kebinasaan, bahawa ia mengucap tasbih subhanallah. Datang orang kita pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, boleh kita sebut subhanallah, subhanallah, ya. Ini tersebut dalam kita. Ada juga para ulama berpendapat, dia kata apabila orang ketuk rumah kita, kita bacalah Fatihah itu kuat, walaupun dalam ketika solatnya sir, menandakan kita sedang solat, ya. Jadi mungkin tidak, kalau subhanallah, kalau tengok orang buta nak jatuh longkang, dia tak faham tuan-tuan, ya. Tetapi inilah salah satu cara yang ditunjukkan ulama, mudah-mudahan orang tu faham. Baik. Nah, ini jawapan di sini tuan-tuan, situ pendengar dulu, ya. Jadi kalau orang buta, anak-anak kan nak jatuh longkang, kita nak main tepi jalan raya, kita boleh batalkan sembahyang kita terus, tuan. Sebab itu adalah kewajiban juga, ya. Daripada anak tu dilanggar kereta, daripada jatuh longkang, subhanallah memang dia tak tahu, jadi kita terus pergi ambil belakang, ya. Baik. Ada 2 cara penyelesaian masalah tadi. Kalau di kaki imam tadi ada tak cucak, subhanallah 3 kali sebut subhanallah, imam buat tak tahu je, ya. Imam rasa dah betul dah, ya, betul dah, rakaat pun tak lupa dah, ya. Apa lagi lupa ni kan, sampai 3 kali tak ingat, duk mikir, imam duk mikir, ya. Jadi yang pertama, makmum boleh mufaraqah, niat keluar daripada mengikuti imam. Dengan sembahyang tadi tengok terjak, dia boleh mufaraqah. Yang kedua, ucapkan subhanallah. Jika imam masih tidak faham, maka salah seorang makmum hendaklah menuju ke hadapan bagi menggantikan imam. Subhanallah 3 kali sebut subhanallah, imam tak keluar juga, ya. Jangan kita tendang imam dah, jangan tolak, pergi elok, pergi ke depan tu,
Ya, langkah pelan-pelan. Ya, jangan berlari-lari, jangan lompat. Ya, terus ke depan. Masa itulah suatu di imam berkena ilmu. Ya, nanti kalau dia tak ada ilmu sembahyang itu apa hal orang duduk sebelah aku pula kan bergaduh pula imam sama imam. Ya, jadilah dua imam pula. Satu imam sembahyang sana, satu imam sembahyang sini. Ya. Kena ada ilmu juga. Ya. Jadi imam pun bila tengok tu, oh fahamlah dia. Ni mesti ada tak kena daripada dia. So dia kena keluar dan ceklah tengok kaki dia ada apa, atau baju dia ke, ya. Tu kena. Dan pada ketika itu kita imam mestilah faham bahawa ada perkara yang membatalkan sembahyang pada dirinya. So dia kena faham, sebab tu kena ada ilmu. Boleh tuan-tuan ya? InsyaAllah. So kalau ada berlaku macam tu, kena nampak macam tu. Jadi yang duduk depan ni jangan marah lah tuan-tuan, ya, tak apa. Tapi kita bagikan ilmu yang duduk depan. Kita bagikan ilmu, itu lebih baik daripada kita halang dia duduk depan. Kita bagi dia ilmu macam ni. Artinya kalau berlaku macam ni, ada kena naik. Tapi yang belakang kena pandai lah. Kena jangan pula yang Fatihah pun tak betul kan, tak susah. Baik. Dia kena tahu juga kalau imam tu batal masa sujud. Imam batal masa sujud, dia kena tahu macam mana nak naik. Nanti dia menyondol pula ke depan kan. Imam sujud hilang, terkentut, keluar lah. Makmum semua kat sujud. Tu bila pun angkat kepala tu, imam dah tak ada. Dia pun tak tahu macam mana nak buat ni. Lalah dengan dia pun lari juga. Ya. Masing-masing tak tahu macam mana nak buat ni, menyandai ke depan kan. Itu pun kena ada cara juga tuan-tuan ya. Dia kena bangun dulu, baru pergi ke depan. Ya. Jangan ada mengesot. Satu hal pula. Ya, dia berkata-kata dengan lidah dia, ikut juga. Kalau bangunlah takbir. Sampailah dia duduk, tahiyat duduklah. Tapi suara dia. Kemudian bila dah berdiri, boleh berdiri, barulah dia berjalan ke depan. Jangan masa duduk mengesot berjalan dengan lutut. Itu tak kena. Tak ada istilah berjalan dengan lutut dalam sembahyang. Ya, dia kena bangun dulu. Kalau rakaat yang tengah lah. Kalau rakaat akhir tak payahlah bangun pergi banyak sini bagi salam lah depan, tak ya. Ya. Itu kena ada ilmu tuan-tuan. Jadi itu saya ingat ada dua perkara yang jadi. Kalau berdiri batal, insya-Allah tak ada masalah, dia boleh datang. Ya. Tapi kalau masa sujud duduk tahiyat kah, itu dipikir 2-3 kali makmum kat belakang macam mana nak ganti imam. Ya. Jadi saya dah beritahu malam ni, pagi ni. Jadi kalau jadi macam tu macam mana? Ya. Sebab itulah tuan-tuan, ya. Satu ustaz dia bagi tahu, lupa ni tuan-tuan sebenarnya ada rahmat, ada kalanya rahmat. Tapi kalau selalu lupa jadi bala. Ya. Sesekali lupa jadi rahmat. Sebab apa yang rahmatnya? Kita tahulah siapa yang boleh, siapa yang tak boleh. Maka dia kena belajar. Kita ni selagi mana tidak kena pada diri kita, kita takkan nak belajar, tak nak ambil tahu. Ya. Suruh pagar rumah lah. Tak payah pagar lah, siapa nak masuk rumah saya. Tiba-tiba kena pencuri rumah, masuk rumah dia, curi selipar. Ya. Oh, marah kat pencuri, baru nak pagar rumah. Macam tu lah kita. Duduk sini bila imam salah, selagi imam tak salah dia tak tahu. Tapi bila imam salah, ada gelabah dia. Kan? Jadi kita bagi ilmu, sembahyang kan tak apa, tapi belajar, kena ada ilmu dia dulu. Ya, insya-Allah. Jadi lepas ni mudah-mudahan tak ada masalah lah tuan-tuan ya. Jadi janganlah jadikan masalah yang besar. Ya, benda tu insya-Allah. Kita bagikan ilmu insya-Allah. Jadi ini penyelesaian tuan-tuan ya, penyelesaian yang jawapan yang belum lepas. Baik, pada hari ini tuan-tuan ialah dalam adab dalam mengerjakan rukun sembahyang tuan. Ya. Adab dalam mengerjakan rukun. Dalam kita melaksanakan rukun sembahyang ada adab dia. Pertama, sunat bagi imam meringankan rukuk dan sujud. Oleh itu janganlah ia melebihkan daripada 3 kali tasbih. Dia kalau lebih pada 3 kali itu dikira berat tak? Ya, boleh dia nak baca 10 kali, 11 kali, 7 kali boleh. Dia kena minta izin dulu kat makmum.
makmum, ini saya nak tasbih 7 kali, boleh? Kalau kita boleh kata imam, baru boleh. Kena minta izin. Ya. Sebab 3 kali saja yang disunatkan. Ya, okey. Adapun kalau nak sembahyang seorang, tak ada baca panjang mana. 30 kali pun tak apa. Nanti ada hadis dia, insya-Allah Nabi sebut. Yang kedua, makmum jangan mendahului imam pada rukuk dan sujud. Ya. Jangan ia rukuk melainkan setelah imam sampai had sekurang-kurang memadai pada rukuk, dan jangan ia tunduk sujud melainkan setelah muka imamnya sampai ke tempat sujud. Artinya jangan berlomba dengan imam. Ya. Start daripada takbir lagi dia angkat tangan berlomba dengan imam ni. Ya. Imam Allah dia akbar dah. Ya. Imam di markat, dia markat dah cepat sampai. Ya. Jadi kena jaga tuan-tuan, yang mendahului dalam masalah rukun qauli ada maaf. Imam tak habis baru baca Fatihah. Dia Fatihah dah habis dah. Dia baca Fatihah sama-sama imam. Rakaat ni imam baca Fatihah, dia baca Fatihah. Ya, imam baca panjang-panjang. Mat arid sukun dia baca pendek saja. Jadi cepat dia habis. Satu nafas dia baca. Boleh. Itu rukun qauli. Rukun qauli ni ialah apa dia tuan? Dalam sembahyang rukun sembahyang rukun qauli apa di antaranya? Rukun yang dibangsakan kepada perkataan dalam sembahyang. Takbir. Yang mana satu rukunnya? Takbir angkat tangannya ke ataupun Allahu Akbar dia yang rukun? Allahu Akbar ke yang rukun ataupun angkat tangannya yang rukun? Angkat tangan. Malam tadi saya tanya tuan-tuan satu tempat, dia kata angkat tangan ni ustaz rukun. Habis itu Arab lalu Allahu Akbar tu diam kan. Allahu Akbar dia tak angkat tangan pun bawah. Sunat mengangkat takbiratul ihram tu yang rukunnya. Ya. Takbiratul ihram tu yang rukun. Allahu Akbar. Angkat tangan ialah sunat. Banyak tuan-tuan ni. Kena tengok balik rukun sembahyang tuan-tuan. Buka balik kerukunan. Orang dulu pakai kerukunan buka balik. Ya, insya-Allah. Jangan malu tuan-tuan, dalam ibadat tak nak malu. Ya. Mana kita nak malu kat dunia kan, nak malu di akhirat nanti. Ya. Kita pilihlah. Tak ada malu setelah nak belajar ilmu, tak ada malu. Ya, insya-Allah. Jadi dalam masalah rukuk, sekurang-kurang hak rukuk barulah makmum itu yang afdalnya. Dan jangan makmum mendahului imamnya lebih daripada 2 rukun yang panjang. Sampai ke sujud dia dulu imam, batal sembahyang. Imam duduk diri lagi. Ya, batal sembahyang. Ya. Baik. Itu adab tuan-tuan, adab. So kita kena jagalah. Adab, jangan kita seorang ikut kita je sembahyang tak boleh. So bila solat berjemaah, kita kena tengok orang lain sama. Ya, tengok orang kiri kanan kita, tengok imam kita, ya. Ini adab dalam kita melaksanakan rukun sembahyang ketika kita berjemaah. Baik. Yang ketiga, sunat bagi imam ketika tasyahud akhir bahawa tidak melebihi tasyahud dan selawat Ibrahimiyah sahaja. Jangan lebih. Nak baca Allah maghfirli sampai habis itu tak payahlah. Itu kalau sembahyang berjemaah. Imamnya sampai innaka hamidun majid cukuplah. Ya. Sementara ketika tasyahud awal, sunat bagi setiap orang yang solat membaca tidak melebihi tasyahud. Tasyahud ni at-tahiyat tuan-tuan. Ya. Tasyahud ni ialah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ya, sampailah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Kemudian selawat Allahumma salli ala Muhammad. Itu ya tasyahud awal. Sampai situ je. Bila tasyahud akhir, barulah kita sambung ya, kama shallaita ala Ibrahim sampai habis. Itu kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai habis itu panggil selawat Ibrahimiyah. Ya. Jadi sampai situ saja. Bila solat berjemaah, imam baca sunat sampai baca dekat tu je. Kalau nak baca lebih, dia kena minta izin kepada makmum. Dikira panjang. Ini dia. Tapi tak cantik sikit tulisan itu. Dikembang. Itulah rupa tahiyat, tuan-tuan. Ya, tasyahud. Kita bagi tahiyat, sebenarnya itu tasyahud. Ya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita baru selawat ini selawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu makna dia, tuan-tuan. Ya. Terjemahan dia, tuan-tuan, itu dalam buku lah nanti. Ya. Baik. Kena tahulah terjemahannya, tuan-tuan. Kalau tidak macam kita nak baca kan. Kena cari terjemahannya. Ini yang tidak perlu dibaca apabila salat berjemaah. Ya, imam tadi sampai sini ya tadi. Sampai situ je. Salat sampai selawat Ibrahimiyah saja. Apabila dia sembahyang seorang, tak apa dia nak baca yang Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu boleh dia baca apabila kita salat sendiri. Ini lagi Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu sampai habis. Ya, itu doanya dibaca selepas tasyahud. Doa yang dibaca selepas tasyahud ni, tuan-tuan, al-masyru'. Dia ada disyariatkan rupanya. Ya. Memang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam doa apabila selepas daripada tasyahud ni, tuan-tuan. Ada kata a'lam anna doa ba'da tasyahudil akhir masyru'un bila khilafin. Sunnah disyariatkan apabila kita sembahyang seorang. Tapi kalau sembahyang ramai, tidak. Dia membebankan jemaah lain. Boleh kita berdoa selepas tasyahud tadi, doa baca doa. Inilah di antara doa dia. Ya. Jadi kalau sembahyang seorang, bacalah. Kalau imam sembahyang jemaah baca, ambil. Ya, lepas salam mula bising. Ya, memang tak kena pun. Ya, memang tak kena. Memang tidak disuruh apabila berjemaah. Sebab itu dia kata tadi, ini Imam Nawawi sebut. Imam Nawawi kata i'lam anna du'a ba'da tasyahudil akhir masyru'an bila khilaf. Tak ada khilaf, dia syariatkan. Ya. Baik. Imam disunatkan meringankan bacaan salatnya agar makmum tidak merasa keberatan dan susah. Ya, sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ini ya, kena ringankan bila sembahyang berjemaah. Mana berbeza lah. Ya. Idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihim dha'if. Ya, fa inna fihim dha'ifa was-saqima wal kabira fa idza shalla li nafsihi falyatawal falyutawil ma syaa. Lama tak baca kita Arab ni katanya. Falyutawil aw la yutawil. Kata Nabi SAW, jika salat seorang kamu bersama dengan orang ramai berjemaah, maka hendaklah ia meringankan salatnya.
Kerana di antara mereka ada yang lemah, sakit lutut, gaut, ya, pinggang sakit, macam-macam ada. Dan juga tua, ya. Tua ni tak sedap sebut tuan-tuan, veteran lah, ya. Maka kata Nabi, apabila ia solat seorang diri, maka bolehlah ia panjangkan solatnya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Bacalah panjang mana pun lah. Dah baca 1 juzuk pun boleh, ya. Ni baca imam, masa imam panjang baca, tapi baca sendiri, perlu Allah ya. Tak sedap, ya. Jadi tuan-tuan pun boleh baca tuan-tuan. Jangan kalau kata tak ada alasan, kita tak boleh baca apa? Tak hafal, dan hafiz tak boleh baca. Buka Quran, ya, buka Quran. Boleh baca sendiri, ya. Tengok tu Arab dia, ada juga yang tak hafal, dia buka Quran untuk sembahyang, ya. Ada juga. Ini adab juga, ya. Baik. Umar bin Abdul Bar mengatakan, ya, meringankan solat bagi seorang imam merupakan persoalan yang telah disepakati para ulama, bahkan disunatkan. Tetapi dengan syarat imam tidak mengurangi atau tidak membuang kesempurnaan yang minimal dalam solat. Ini Abdullah bin Abu Bakar, ya, ini diambil daripada kitab Fiqh Sunnah, ya. Dia kata meringankan solat itu memang disepakati oleh para ulama. Sunat bagi imam meringankan solat, tetapi dia kata dengan syarat, nak kurang solat tu kuranglah, nak ringankan tinggallah, tapi jangan terlalu ringan, ya. Jangan terajak ringan. Terajak ringan macam mana? Kita kerana Rasulullah SAW melarang mengerjakan salat seperti patukan burung gagak terhadap makanan, sehingga Nabi bersabda, ulangilah salatmu itu, sesungguhnya dengan seperti itu kamu sebenarnya belum salat. Nabi bersabda lagi, Allah tidak akan peduli terhadap salat orang yang tidak meluruskan tulang rusuknya ketika rukuk dan sujud. Masya Allah, tuan-tuan. Kita senangnya sembahyang lah, ya. Maksudnya jangan terlajak ringan sangat sampai makmum. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube Turki, ya, ada satu sembahyang berlawan, dia rukuk dan sujud tengok-tengok, ya. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Sembahyang cepat, boleh sembahyang cepat, ada keluar, ya. Nak tergelak kita tengok tuan-tuan. Itu tak boleh tuan-tuan, ya. Sampai itu Nabi sebut, kata sembahyang patuk, ibarat seperti patukan burung gagak. Sembahyang tomak nina dia tak ada, confirm tasbih tak sempat baca, ya. Jadi tak nak macam tu. Kalau macam itu kata Nabi SAW, sebenarnya kamu bukan belum lagi salat. Jadi kita tak nak macam tu. Kita tak nak nanti bila kita akhirat nanti salat ini dicampakkan ke muka kita, ibarat kain yang buruk, kita tak nak. Kualiti solat kita tak ada. Jadi sebetulnya tuan-tuan, biarlah tenang sembahyang, ya. Cukupkan tumaninah dia, ya. Setiap pergerakan ada tumaninah. Tangan jangan goyang, ya. Lekas takbir intiqarat tu, tangan jangan ni goyang. 3 kali goyang anggota besar tuan-tuan, batal, ya. Jadi kena jaga, kena cermat dalam sembahyang. Sebab itu tuan-tuan, para sahabat dan para ulama-ulama dulu tuan-tuan di sembahyang, kalau sembahyang tengah padang, burung melingap atas kepala dia, sebab dia ingat tumbuh kayu. Kita sekarang tak tuan-tuan, nyamuk pun tak berani nak dekat. Sembahyang gitu, garu sana garu ni, ya. Nyamuk pun tak berani nak dekat, ya. Itu biasa sembahyang kita dengan sembahyang para ulama, para alim, para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi bila kita rukuk, sempurnakan rukuk kita. Bila kita sujud, sempurnakan sujud kita. Sampai kita tekan dahi kita ni ke kapit. Kapit dah tebal dah tuan-tuan, tekannya, ya. Tekannya. Biar rata. Jangan sampai nak ada juga nak ratakan tu dijangkau sampai ke depan, macam harimau. Itu tak kena juga tuan-tuan. Memanglah sama juga, tetapi jadi macam ada harimau, ya.
Itu tidak macam itu jadi menyusahkan. Kalau sujud ni sampai ke situ tuan, ujung, habis satu saf ni dia saja. Ya, itu tak bagus macam tu tuan. Ya. Sebab itulah ternyata kita sujud tu dekat sini je tangan kita letak. Itulah kita klik tangan. Nanti biar sampai bab ni kita ceritakan insya-Allah. Yang keempat tentang adab dalam melaksanakan rukun. Imam jangan mengkhususkan doa untuk dirinya sahaja ketika membaca doa kunut. Ya, ini adab dalam sembahyang. Ada yang rukun, ada yang tak rukun itu. Yang ini tak rukun. Imam jangan mengkhususkan doa untuk dirinya sahaja ketika membaca doa kunut subuh ataupun nisfu kedua pada bulan Ramadan. Jangan baca Allah mahdini fi man hadait, jangan baca itu. Kena baca Allah mahdina. Ya. Allah mahdina fi man hadait. Itu kalau berjamaah. Baik. 5. Jangan berdiri, jangan berdiri seorang diri di belakang saf, kerana demikian itu hukumnya makruh dan menghilangkan pahala jamaah. Maka hendaklah ia masuk ke dalam saf sekiranya masih ada ruang. Kalau ada penuh saf ni, ada seorang nak datang tengok tak ada orang dah. Macam mana? Kita panggil. Cuit dia. Macam mana cuit tuan-tuan? Ada cara dia berkesembahan cuit tuan-tuan. Ya. Tu Islam cantik diajarkan. Ya. Baik. Jika tiada ruang lagi dalam saf, maka sunat ia menarik seorang makmum yang di hadapannya supaya bersama dalam safnya di belakang. Kita tarik seorang tengok di mana yang boleh makan, tarik. Dan makmum yang kena tarik itu sunat, ini bahasa saya tuan. Dan makmum yang kena tarik itu sunat mengikut, kerana ia termasuk dalam tolong menolong. Kena pergi. Jangan bagi penunggu kat orang belakang nak kacau sembahyang kan. Dia kata apa? Disunatlah itu. Jadi jarak sembahyang tadi ini dia jumlah motoritas ni tuan-tuan ya. Dia nak beritahu jarak di antara imam dengan makmum tu 3 hasta. Itu yang sunat. Ya. Tidak lebih daripada 3 hasta. Baik. Bagaimana cara untuk menarik makmum di hadapan supaya undur ke belakang bersama dalam safnya? Ini caranya. Macam mana? Penarikan itu hendaklah dilakukan setelah seorang itu takbiratul ihram, bukan sebelum takbiratul ihram. Dia kena takbir Allahu Akbar baru dia cuci. Begitu juga kita nak ikut masbuk, nak ikut kawan kita tengah sembahyang kan. Kawan pun datang lambat juga masbuk. Datang dia masbuk juga dengan imam kedua. Ya. Dengan imam pertama ada masbuk dah. Imam kedua pun masbuk juga. Itu memang dia lambat dengan dia datang. Ya. Jadi macam mana tu? Takbir Allahu Akbar baru belakang imam. Ya, itu belakang imam. Takbiratul ihram dulu. Ya. Baik. Tengok di dalam kitab Fiqh Al-Manhaj disebutkan bahawa penarikan ini boleh dilakukan sekiranya, tengok ya. Penarikan ini boleh dilakukan sekiranya ia berpendapat, dia beranggapan makmum yang ingin ditariknya itu bersetuju dengan tindakannya. Makmum itu faham. Ya, sekiranya tidak, kalau dia kata ini faham, kata faham ni, maka jangan menariknya, jangan ditarik. Kenapa? Malah dilarang berbuat demikian kerana ditakuti berlaku sesuatu yang tidak diingini. Takut nanti kawan bidah belakang pergi ganggu sembahyang. Ya. Kena pula time tu kan budak tu melompat sini bising. Telinga dia dah mewah kan. Telinga dah mewah dah. Budak dia bising, kawan ni cuit belakang. Ingat kau, kita ingat orang kacau dia lupa. Kita duduk ke sembahyang. Kena jaga. Mana kita cari yang kawan-kawan kita yang dah mengaji malam ni hanya bolehlah cuit belakang. Itu pun kalau semua, kalau dia masbuk. Tapi jemaah kita insya-Allah tak masbuk dah tahu kan. Insya-Allah. Semua datang awal. Itu cara dia tuan-tuan ya. Jadi takbir dulu baru kita cuit. Dan tengok dulu nak cuit tu siapa dia. Kalau orang yang tak apa kenal kita, tak apa ni, janganlah. Ya. Cari orang yang kita kenal dulu. Ya. Baik. Keenam, makmum tidak melepaskan takbiratul ihram atau takbir intiqalat berpindah rukun dengan suara yang kuat sehingga mengganggu jemaah lain. Begitu juga dalam rukun qauli yang lain.
Artinya dia tak boleh gunakan makmum, tidak boleh mengeluarkan nafas yang kuat. Takbiratul ihram tak boleh, kena yang masbuk tuan-tuan. Ini berlaku ya. Imam dah baca dah zuhur, dah lama dah. Datang makmum ni, Allahu Akbar, ada yang rukuk sujud. Dia ingat imam suara imam, ya, pergi rukuk. Jaga tuan-tuan. Boleh menjadi haram sebab ganggu orang lain sembahyang. Atau kena jaga. Begitu juga dalam masalah baca Fatihah, rukun kena jaga juga. Tak boleh terlalu kuat. Ya. Baik. Ini adab selepas memeriksa salam. Jadi adab selepas memeriksa salam ni saya ingat bulan depan kita sambung insya-Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan pertemuan yang singkat ini ya, panjang juga tuan-tuan ya, mendapat kita pengajaran dan dapatlah kita sikit ilmu kepada kita, dan mudah-mudahan ianya menjadi suatu keberkatan kepada kita, menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahawa kita berusaha untuk memperbaiki solat kita insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu daripada diri sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa innahu ghafurur rahim wa yanajjat at-taibin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك العفو والعافية ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.